KB Channel. Anwar Ibrahim yang dijatuhkan Mahathir sebab apa? Kerana dia pun dulu nak mengubah Malaysia ke arah madani. Perkataan madani ni bukan baru. Mungkin generasi yang hari ini dianggap madani adalah perkara yang baru. Tapi bagi generasi kami dulu, yang remaja kami era 90-an, kan? Kami dah dengar perkataan madani dalam parlimen ketika Anwar masih menjawab Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Bukan madani ni perkataan baru. Dan pada waktu itu memang generasi kami menerima perubahan madani. Cuma masalahnya, bila madani pada waktu itu mula nak menenggelamkan Mahathir, automatik Mahathir jatuhkan Anwar, penjarakan Anwar sebab apa? Untuk menyekat perkembangan Malaysia madani. Itu faktanya. Sebab tu gelombang reformasi bangkit hebat kerana madani itu. Sama juga hari ini, Najib Razak tu jatuh kerana transformasi nasional. Kerana Mahathir tidak boleh membiarkan transformasi nasional menghapuskan Malaysia Mahathir. Tuan kena ingat balik, seusai Mahathir ditabalkan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 11 Mei 2018, perkara pertama yang Mahathir buat ialah menurunkan semua signboard ataupun logo Satu Malaysia di seluruh pelosok tanah air kita, menutup semua kedai-kedai Satu Malaysia dan menukar nama Klinik Satu Malaysia kepada Klinik Komuniti. Dan tak ada perkataan Satu Malaysia lagi, malah mengubah bantuan rakyat 1M kepada basah. Sebab apa? Pak Mahathir nak menghapuskan dasar transformasi nasional. Sebab tu Mahathir turunkan Najib. Dan hari ini Mahathir and the gang, Perikatan Nasional, nak menjatuhkan Anwar pun atas perkara yang sama, iaitu nak memadamkan cahaya madani. Itu kata dia. Mana hari ini yang menyokong Perikatan Nasional, yang menyokong mereka menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini, dalam sedar atau tak sedar, mereka sebenarnya menjadi tentera-tentera politik kepada Mahathir. Tuan-tuan, mana mereka ni cuba nak mengembalikan dasar Mahathir ke dalam pentadbiran negara kita. Tuan-tuan, tuan tanya orang Perikatan Nasional, kamu berjuang untuk siapa hari ni? Berjuang untuk apa? Untuk naikkan dasar Mahathir balik. Sedangkan kita berjuang untuk menentang dasar Mahathir puluhan tahun. Sama juga segelintir pemimpin pakatan yang mempertikaikan soal rayuan permohonan pengampunan kepada bosku. Contohnya Lim Kit Siang, Khalid Samad, King Seng dan beberapa orang lagi, termasuk kepala-kepala bersih NGOs. Kenapa kamu menentang? Ada kamu tak berfikir yang Najib dijatuhkan Mahathir kerana Mahathir nak menghapuskan dasar transformasi nasional dan mengembalikan dasar Mahathirism. Kalau hari ini kamu nak mengikut acuan Mahathir, iaitu kekalkan Najib dalam penjara, biarkan dia dalam penjara, bermakna sedar tak sedar kamu mendukung Mahathir dari luar. Kenapa nak mendukung dasar Mahathir? Kenapa? Kenapa kita nak mengekalkan dasar diktator? Dasar yang tidak mesra kepada media, dasar yang tak mesra rakyat, dasar yang keras. Siapa yang ada potensi akan dibunuh karier politiknya. Kenapa? Apa keuntungan kepada negara, apa keuntungan rakyat kalau kita menyokong Perikatan Nasional mengembalikan dasar Mahathir? Apa keuntungan kepada kita? Apa keuntungan dia? Tak ada satu sen keuntungan pun kepada kita. Dah hari tu, pemulihan ekonomi dah berlaku. Ringgit mula meningkat, stok market kita mula meningkat, pelaburan mula masuk. Kenapa kita nak menghancurkan usaha-usaha baik yang dibuat oleh pimpinan kerajaan? Dan saudara tengok Perikatan Nasional, adakah mereka pedulikan tentang ekonomi negara? Adakah mereka bertanggungjawab, saudara? Sepatutnya mereka ceasefire, buat gencatan senjata, jangan menembak lagi. Tuan dan puan, berikan peluang kepada kerajaan untuk fokus kepada pemulihan ekonomi, pemulihan negara dan mewujudkan kestabilan politik
di mata rakan-rakan dunia kita, supaya rakan-rakan asing kita yakin untuk melaburkan wang mereka ke dalam negara kita. Kan? Itu sepatutnya mereka lakukan. Bukan mereka sentiasa mengeluarkan kenyataan di media untuk menggambarkan kepada asing bahawa wujud ketidakstabilan politik, menggambarkan bahawa tidak lama lagi kerajaan akan jatuh, sehingga menyebabkan pelabur-pelabur mengubah fikiran, kan? Hold dulu pelaburan, tunggu keadaan politik Malaysia stabil dulu. Jadi saya tanya saudara-saudari, siapa yang jahat? Siapa yang baik? Siapa yang tidak bertanggungjawab? Dan siapa yang bertanggungjawab? Kan? Cuba fikir. Kita letak Dr. Zahid Hamidi, kan? Dengan Haji Hadi, nombor 2. Okey, nombor 1 Muhyiddin and Anwar. Okey, nombor 2 Dr. Zahid dan Haji Hadi. Siapa yang lebih bertanggungjawab? Kan? Kita fikir sendiri. Tuan Guru Haji Hadi, adakah dia seorang pemimpin yang bertanggungjawab? Beliau yang beria-ia menggerakkan agenda-agenda menjatuhkan kerajaan. Dan sekiranya kerajaan berjaya jatuhkan mereka, adakah Haji Hadi akan menggalas tanggungjawab itu di atas bahunya? Atau beliau akan mendapatkan jawatan-jawatan seperti bertaraf menteri dan tak perlu pun menjalankan amanah dan tanggungjawab, dan menggunakan dana negara sebagai gajinya, menggunakan dana negara sebagai bayaran gaji kepada pegawai-pegawainya? Cuba fikir benda itu, saudara. Kan? Jadi pihak raya negeri yang bakal berlangsung tak lama lagi, bersama-samalah kita menyokong perubahan. Kan? Bukan kita emosi, kita masih lagi nak mengekalkan dasar Mahathir. Sokong PN sama macam sokong Mahathir, tuan dan puan. Sokong Bersatu, sokong PAS sama macam sokong Mahathir. Sebab apa? Mereka menolak perubahan. Kita pula nakkan perubahan. Ini kenapa kita mula membanding-bandingkan zaman Najib dengan zaman Muhyiddin, Mahathir, Ismail Sabri dan Anwar. Kenapa kita membanding-bandingkan hari ini? Sebab apa? Jawapan dia mudah, saudara. Karena kita pernah hidup di zaman perubahan. Bila kita kembali ke zaman Mahathir, kita rasa berbeza kehidupan kita. Dan hari ini kita rasa susah sangat. Sebab apa? Kerana kita masih lagi berada dalam genggaman dasar Mahathir. Kan? Walaupun Anwar dah buat perubahan Malaysia Madani, perubahan tu, kan? Tapi nak melaksanakan perubahan Malaysia Madani bukanlah perkara yang mudah. Ia perlu sokongan yang padu dari seluruh kepimpinan kerajaan, kepimpinan parti-parti politik, perpaduan dan dokongan yang utuh daripada seluruh rakyat Malaysia. Kalau tidak, cita-cita kita untuk perubahan hanya akan jadi seperti buih-buih di lautan. Sekali ombak datang, buih-buih pun hilang. Betul? Jadi kita sokong perubahan. Kan? Kalau kita tolak perubahan, kan? Yang rugi kita. Kalau kita izinkan PN mengambil alih kerajaan, yang ruginya kita. Yang untungnya kumpulan-kumpulan tertentu sahaja yang akan mendapat kesenangan daripada kejayaan jahat yang dilakukan oleh mereka. Seperti mana zaman PS jatuh, kan? Yang untung hanya kumpulan itu saja, kan? Tak menguntungkan kepada kita rakyat. Dan hari ini, contoh hari ini, kerajaan Madani naik. Dia menguntungkan siapa? Dia menguntungkan rakyat sebenarnya. Kan? Kami ni pendokong-pendokong UMNO ni yang bermati-matian berjuang untuk UMNO, menyokong kerajaan. Kami pun rakyat biasa juga. Saya pun rakyat biasa juga. Bekerja macam rakyat biasa juga. Tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup saya betul. Kan? Kerja macam rakyat. Kan? Jual lemang. Kan? Kerja maintenance. Kan? Jaga kambing. Kadang-kadang ikut traktor. Macam rakyat. Walaupun saya kenal ramai pemimpin. Pemimpin ramai yang kenal saya. Tapi saya tak ambil kesempatan lah, kan, untuk menjual pengorbanan untuk mendapatkan ganjaran kepada saya. Prinsip saya mudah, kan? Kalau saya nak apa pun saya usahalah. Usahalah, kan? Usaha bersungguh-sungguh macam yang lain juga, macam rakyat biasa juga. Dan selepas ini kalau berjaya pun orang tak pertikaikan sebab hasil tak pernah mengkhianati usaha. Betul tak? Kan? Itu cerita ada sebab zaman hari ini rakyat menilai orang-orang politik. Kan? Rakyat nak orang politik hari ini serupa rakyat juga.
yang hidup macam rakyat, yang rumahnya macam rakyat, yang makan minumnya macam rakyat, dan perangai dia macam rakyat juga. Dia nak macam tu. Bukan zaman-zaman dulu lagi. Kalau jadi orang politik ni, orang kena kaya, kena ada banyak orang, kan? Kena pakai kereta-kereta yang premium, kan? Tak ada, zaman-zaman tu dah berlalu. Zaman hari ni zaman yang rakyatnya nak, kan? Pemimpinnya sederhana. Kan? Maknanya untuk mendapatkan atau memenuhi kehendak rakyat tu, kita ikut, kan? Tauladan daripada sirah Islam. Bagaimana pemimpin Islam memimpin negara-negara atau empire Islam pada waktu itu. Terutama junjungan tinggi kita, Nabi Muhammad. Kan? Kita ikut. Kan? Sebab apa? Itu yang terbaiklah, saudara. Itu yang paling baik. Bagaimana? AB Channel.